Surat dari kekasih. Untukmu yang selalu kucintai, saat kau bangun di pagi hari, aku memandangmu dan berharap engkau akan berbicara kepadaku, bercerita, meminta pendapatku, mengucapkan sesuatu untukku, walau hanya sepatah kata, atau berterima kasih kepadaku atas sesuatu hal yang indah yang terjadi dalam hidupmu pada tadi malam, kemarin, atau waktu yang lalu. Tetapi aku melihat engkau begitu sibuk mempersiapkan diri untuk pergi kerja. Tak sedikit pun kau menyadari aku di dekatmu. Aku kembali menanti saat engkau sedang bersiap. Aku tahu akan ada sedikit waktu bagimu untuk berhenti dan menyapa aku. Tetapi engkau terlalu sibuk. Di satu tempat, engkau duduk tanpa melakukan apa-apa. Kemudian, aku melihat engkau menggerakkan kakimu. Aku berfikir engkau akan datang kepadaku, tetapi engkau berlari ke telefon dan menelefon seorang teman untuk sekadar berbual-bual. Aku melihatmu ketika engkau pergi bekerja dan aku menanti dengan sabar sepanjang hari. Namun, dengan semua kegiatanmu, aku berfikir engkau terlalu sibuk untuk mengucapkan sesuatu kepadaku. Sebelum makan siang, aku melihatmu memandang ke sekeliling. Mungkin engkau merasa malu untuk berbicara kepadaku. Itulah sebabnya mengapa engkau tidak sedikit pun menyapa. Engkau memandang 3 atau 4 meja di sekitarmu dan melihat beberapa temanmu berbicara dan menyebut namaku dengan lembut sebelum menjamah makanan yang kuberikan. Tetapi engkau tidak melakukannya. Ya, tidak mengapa. Masih ada waktu yang tersisa dan aku masih berharap engkau akan datang kepadaku. Meskipun saat engkau pulang ke rumah kelihatannya seakan-akan banyak hal yang harus kau kerjakan. Setelah tugasmu selesai, engkau menghidupkan TV. Aku tidak tahu apakah kau suka menonton TV atau tidak. Hanya engkau selalu ke sana dan menghabiskan masa setiap hari di depannya tanpa memikirkan apapun dan hanya menikmati siaran yang ditampilkan hingga waktu-waktu untukku dilupakan. Kembali aku menanti dengan sabar saat engkau menikmati makananmu, tetapi kembali engkau lupa menyebut namaku dan berterima kasih atas makanan yang telah kuberikan. Saat tidur, kufikir kau merasa terlalu lelah. Setelah mengucapkan selamat malam kepada keluargamu, kau melompat ke tempat tidurmu dan tertidur tanpa sepatah pun namaku kau sebut. Tak mengapa, kerana mungkin engkau masih belum menyadari bahawa aku selalu hadir untukmu. Aku telah bersabar lebih lama dari yang kau sedari. Aku bahkan ingin mengajarkan bagaimana bersabar terhadap orang lain. Aku sangat menyayangimu. Setiap hari aku menantikan sepatah kata darimu, ungkapan isi hatimu, namun tak kunjung tiba. Baiklah, engkau bangun kembali dan kembali aku menanti dengan penuh kasih bahawa hari ini kau akan memberiku sedikit waktu untuk menyapaku. Tapi yang kutunggu, tak juga kau menyapaku. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh lagi, kau masih tidak mempedulikan aku. Tak ada sepatah kata, tak ada seucap doa, tak ada pula harapan dan keinginan untuk sujud kepadaku. Apakah salahku padamu? Rezeki yang kulimpahkan, kesihatan yang kuberikan, harta yang kurelakan, makanan yang kuhidangkan, keselamatan dan yang kukurniakan, kebahagiaan yang kuanugerahkan.
Apakah hal itu tidak membantu ingat kepadaku? Percayalah, aku selalu mengasihimu, dan aku tetap berharap satu saat engkau akan menyapaku, memohon perlindunganku, bersujud menghadapku, kembali kepadaku yang selalu bersamamu setiap saat. Tuhanmu. Nukilan Khalil Gibran. Hey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. So tadi saya dah bacakan kepada korang satu puisi hasil nukilan Khalil Gibran. Khalil Gibran ni seorang pemuisi yang sangat-sangat hebat lah. So kalau orang yang tahu bidang penulisan ni, saya rasa kebanyakan ni memang akan tahulah tentang Khalil Gibran. So puisi ni kalau kita baca tadi saya baca awal-awal tu kan, waktu awal-awal perenggan tu kita dapat tengok macam mana puisi tu nampak macam puisi yang dibacakan oleh seorang kekasih. Nampak pada awal saya baca tu, saya nampak ni mungkin dari isteri kepada suami. Tapi bila dah lama-lama baca bawah sikit, oh, baru perasan yang ni adalah satu ungkapan daripada Tuhan kepada hambanya yang lupa pada dia. Macam mana perasaan kita kalau kita ada dekat sini tapi orang buat tak tahu pasal kita? Macam tu lah. Macam tu lah dia punya isi kandungan dalam puisi tadi tu lah. Jadi kita ni manusia kan, dah memang kita, tugas kita adalah untuk beriman dan beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Jadi walau sibuk macam mana pun, kita kena juga untuk beribadah. Sebab itu memang tanggungjawab kita. Kalau kita tengok dalam penulisan tu tadi, kita dapat tengok kehidupan seharian seorang yang mana dia tak endahkan pada Tuhan. Dia tak bersyukur, dia tak ingat, tak sujud, tak solat, tak berdoa, tak meminta, merayu kepada Tuhan. Tetapi kita ni, kalau kita lupa macam tu, macam mana perasaan kita tu bila orang lupakan kita? Macam tu lah. Tuhan ni dia sentiasa menanti, sentiasa ingat pada hamba dia. Dia satu kekasih yang sentiasa ingat pada kekasih dia. Macam tu lah dalam penulisan tu tadi. Kita dapat tengok kita ni, teruknya kita ni sampai kita lupa pada Tuhan kita. So saya nak ajak semua yang menonton lah, kalau kita sibuk macam mana pun, janganlah sampai kita lupa pada beribadah, lupa untuk bersyukur, lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang kita dapat, kan? So sekarang ni kalau contohlah kita jenis yang tak endah pun pasal agama, tak endah pun pasal ibadat kita, sekarang ni masih ada waktu lah, masih ada waktu untuk kita. Dan Tuhan tu, dia menerima hamba dia bila-bila masa je. Semalam saya ada baca satu artikel tentang macam mana Ustaz Farid Ravi. Kalau siapa yang kenal, Ustaz Farid Ravi ni seorang kita biasa panggil mu'alaf lah, tapi Islam lah, saudara se-Islam kita. Ustaz Farid Ravi ni macam mana dia masuk Islam, lepas tu ditentang oleh keluarga dia, ditentang oleh mak dia, ditentang oleh abang dia. Abang dia pukul dia. Dia tanya, kenapa pukul aku kan? Kenapa pukul aku? Abang dia cakap Islam tu agama yang salah. Lepas dia cakap, okey, agama salah, Islam tu agama salah, tunjuk dekat aku mana salahnya Islam. Abang dia cakap, aku tak perlu tunjuk, dia tahu, aku tahu Islam ni salah. Lepas tu dia pukul dia, Ustaz.
Lepas tu lama-lama dia dah dibuang keluarga. Akhirnya dia cakap dalam artikel tu ada tulisan dia cakap bila dia pergi Mekah, dia pergi beribadah, dia tak lupa untuk doakan ibu dia, tak lupa untuk doakan mak dia. Sampailah satu hari mak dia dah uzur dah waktu tu. Dalam tulisan tu dia tulis, waktu tu dia balik, dia jumpa mak dia cakap satu je dia nak kalaulah boleh mak dia, dia cakap pada mak dia, sedihnya dia bila dia dapat tahu, dia tahu yang satu hari nanti mak dia akan pergi tempat lain dan dia akan pergi tempat lain. So mak dia pun faham maksud dia. So kalau mak dia tak masuk Islam, dia mungkin Ustaz Farid Rabi mungkin akan ke syurga dan mak dia mungkin akan ke neraka. Itu maksud Ustaz. So mak dia faham. Jadi mak dia cakap bukan dia tak nak masuk Islam, dia takut apalah. Jadi last mak dia masuk Islam. Alhamdulillah, mak dia masuk Islam. Tak lama lepas tu mak dia meninggal. Jadi nak tunjuk ke situ hidayah tu Allah boleh bagi bila-bila masa, dan kita ada masa, walaupun masa tu singkat, cukup lah untuk kita. Cukup lah. Kita tak tahu bila nak mati kan. So kalau contoh kita sekarang ni masih buat dosa kan, so apa kata start hari ni, start sekarang ni, kita ingat balik pada Tuhan, kembali pada pangkal jalan. Sebab masa kita tak tahu berapa lama ni. Kalau contoh masa kita sejam je lagi, dalam sejam tu kita sempat bertaubat, Alhamdulillah. Kalau tak sempat, fikirlah sendiri. So Ustaz Farid Rabi lepas daripada tu, abang dia pula masuk Islam. Abang dia yang pukul dia dulu masuk Islam. Sebab apa? Abang dia cakap dia ingat soalan Ustaz dulu, dekat mana salahnya Islam. Dia cuba cari, dari hari-hari dia cari mana salahnya Islam, tak jumpa. Dia cakap dah tak jumpa, tak ada pilihan lain. Islam tu memang betul lah. So dia masuk Islam dalam keadaan dia sihat. Abang Ustaz jumpa dia waktu tu, dia sihat. Tiba-tiba tak lama lepas tu dia meninggal. Macam mana tu? Nampak hidayah tu macam mana kan? Masa kita tak tahu, masa kita berapa lama lagi. Saya nasihat ni bukannya untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Saya bukan nasihat sebab saya baik, bukan sebab anda yang menonton tak baik, tapi untuk renungan kita lah. Okay. So itulah puisi hari ini, surat dari pada kekasih. Takkanlah kita teruk sangat sampai Tuhan nak kena merayu kita untuk beribadah. Betul lah. Macam dalam surat, dalam puisi tu, Tuhan merayu, tunggu umat hamba dia untuk beribadah. So okay guys, sampai di situ saja. So bagi korang yang first time tengok video saya, subscribe. Mana yang dah tengok tapi tak subscribe lagi, subscribe, like, comment, share. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Peace.